Hai, bersama saya Laila. Okay, hari ni kita punya kelas adalah kira-kira enjin. So hari ni saya gantikan cikgu. Cikgu tak ada. So saya lah gantikan tempat dia, sementara dia tak ada ni. Kita jadilah mem sikit kat sini kan. Okey. Hello? Apa? Kereta Perodua Viva? Aduh, hari tu kereta BLM pula. Kereta Viva pula. Aduh, cubalah kita mahal sikit. Ni kita murah je. Benda lah. Kalau Bugatti Veyron harga tu lah. Yang buat apa tu ni? Kejap lagi saya. Terus saya power ni. Bos saya dah masuk, bos saya dah masuk. Ni, hang duk buat apa ni? Tak. Nak mengajak dah? Bukan. Lah, minggu lepas harga Proton BLM POS semua pun tak tahu kan ni nak mengajak lah. Bukan, ada orang kau tadi saya macam tak lah. Entahlah apa dah. Tiba-tiba tak lah. Tak apa dah. Pergi depan buat kerja. Hang ni. Macam-macam. Kenapa ada gelembang hang tadi? Dia kelentong apa? Jaga-jaga wasit itu. Memang sekejap lagi dia gelembong, hampa semua percaya. Dia licin apa percaya, semua cakap mampu aku tak tahu. Dia bertanya apa tadi? Viva? Viva pula macam ni. Viva ni pula kiranya dalam scene kereta di Malaysia ni lah. Kereta paling jimat yang kita pernah nampak mula-mula dulu ialah Kancil. Kemudian datang yang Viva. Yang Viva ni sebenarnya dia rasanya saya lah lebih jimat lagi pada Kancil, sebab hak ni memang pada masa ni dah menggunakan enjin-enjin canggih lah. Menggunakan teknologi DVVT dan sebagainya. Kereta ni mula keluar pada tahun 2007 kan, 2007, dan dia main dengan 3 enjin. 660, 850 dengan 1 liter. So yang semua ni yang paling jimat sekali ialah yang 2 pertama tu lah. Dan yang enjin 1 liter tu pula dia ada enjin, dia ada datang dengan kotak gear automatik. Bila hang tengok dia punya kadar penggunaan bahan api dia tu, untuk 660 manual tu 18.7 km setiap liter, 850 manual 17.4, 1000 cc manual 17.5. Tapi bila tengok ini 1 liter automatik terus jatuh 15.1 liter per kilometer. Jadi saya tahu ramai juga orang yang suka pakai Perodua Viva ni. In fact saya ada seorang kawan Viva dia dah lama juga tak mau jual-jual pasal kereta tu sangat kecil dan sangat menjimatkan. Dan satu tangki tu 500-600 km tak lari lah. Tangki dia tak besar mana pun, lebih kurang 35 liter saja. Dan kereta ni last buat tahun 2014 lah. So kalau belilah ni pun dah umur dalam 7 tahun macam tu lah. Saya kata sangat-sangat berbaloi untuk beli Viva ni. Cuma hari ni kita nak cerita sikit tentang kos-kos selenggara dia, supaya kalau hampa rasa nak buat sendiri ataupun mungkin nak hantar buah pokok ceri, dia tak adalah kena gelembong. Jadi untuk minyak enjin Viva ni, dia punya spek dia lah masa awal tu ada antara 5W30 ataupun 10W30. Kalau kita tengok Perodua hak sekarang ni saya rasa semualah mungkin Alza kot tak. Tapi hak lain semua start dengan 0W. Sebab enjin-enjin baru Perodua ni memang direka bentuk khas untuk penjimatan minyak dan juga untuk mengawal pencemaran karbon lah, carbon emission. So minyak enjin-enjin baru ni nak dapatkan dia punya tahap penggunaan bahan api yang rendah tu memang kena guna minyak yang cayang lah. Tapi hak zaman ni belum lagi, iaitu 5W ataupun 10W. Jadi dia mungkin tak semahal macam minyak yang kereta-kereta baru ni. Tapi apa pun, pakai minyak mahal mana pun dia tak mahal mana juga. Sebab apa? Kereta ni dia punya enjin kecil. Jadi pakai minyak tu tak sampai 3 liter. 2.5 ke 2.6 liter macam tu sajalah. Dan dia punya kos dia lah nak tukar campur dengan oil filter dalam 80 sampai 120 ringgit saja. Jadi kalau tanya saya, beli hak jenama asal ataupun beli daripada jenama yang dipercayai, dan jangan beli yang terlalu murah. Selalunya terlalu murah tu memang penipu. Kedua, minyak gear. Macam biasa, ni ada pilihan automatik ataupun manual. Dan untuk manual, jaranglah kena tukar. Yang ni biasa 4-5 tahun kot. Paling-paling pun nak tukar. Yang ni dalam 70 sampai 90 ringgit saja. Yang untuk ATF ni pula, dia dikatakan menggunakan Dextron 3 D3 punya spesifikasi dan perlu lebih kurang dalam 2.5 liter. Yang ni bukan minyak CVT ya. Yang ni minyak ATF Pasal yang ni dia gunakan yang kecuali yang Activa baru tu pakai CVT kan. Hak lama semua pakai torque converter. Jadi hampa jangan salah beli pula. Dia menggunakan minyak ATF dan bukan minyak CVT. Yang ni lebih kurang dalam 280 sampai 320 ringgit lah. So kalau kata hampa tak tahu dia punya jadual untuk tukar ni, masuk internet lah, cari dia punya buku servis itu, mungkin ada version yang PDF dalam internet, ikut hak tu lah interval tu. Benda-benda ni semua kena ikut je. Kalau tak ikut jadual macam pandai-pandai terlebih, kita takut dia jadi jahanam, lagi susah. Kemudian benda lain yang satu lagi yang mudah kita nak ganti
iaitu air filter lah. Jadi air filter ni dia memang penting kita tukar secara berkala, bukan pasal apa, sebab kalau udara kotor masuk dalam enjin memang dia tak berbaloi, dia jadi rosak benda-benda lain, tapi rosak dia lambat datang, tapi sekali dia kena tak berbaloi lah. Untuk air filter ni bila kita buka bonnet tu selalunya ada kotak hitam yang paling besar sekali dan ada klip. Tengok kotak warna hitam yang paling besar sekali, ada klip yang buka, tengok dalam tu selalunya bukan bateri lah, dia ada air filter dalam tu. Ambil air filter tu, ganti hak baru, masuk balik, tutup, sudah selesai. Benda dalam RM25. Setengah orang minggu lepas aku habang lagi sekali, mereka ambil, mereka ketuk, atau vacuum kau dia masuk balik. Kalau dah sengket sangat buatlah kan. Tapi kalau ada duit RM25, tukarlah hak baru punya, pasal itulah lebih elok untuk kereta hang. Cabin filter ni untuk aircon lah. Hak ni selalunya ada dalam gelas kompartmen, belakang gelas kompartmen tu. Dia bawa turun, tengok ada cara dia nak tolak klip tu, terbuka, dia turun jatuh semua. Dalam tu selalunya ada air filter. Hak tu pun sama, ada selalunya kotak warna hitam, ada klip, boleh buka, tarik keluar, masuk balik ganti. Dan yang ini pun tak mahal mana, dalam lebih kurang RM15 hingga RM20. Dan aircon filter ni kalau dia kotor, udara susah nak masuk, dia nanti apa jadi tahu, dia kita punya evaporator tu, tempat jadi sejuk tu, dia nak beku pasal udara tak cukup banyak lalu kadang-kadang kan. So dia jadi aircon tu jadi macam-macam lah masalah, dia tak best lah. So benda murah, ikut saja jadual. Kalau malas-malas sangat nak fikir 2 tahun sekali buka tukang lah, kalau rajin setahun sekali pun tak apa. Spark plug Viva ni dia 3 silinder. Kalau beli spark plug dia kadang-kadang main 4 sekali, kadang-kadang boleh beli satu-satu. Nasib lah kalau dia beli ada 4 sekali, satu lebih lah. Tapi kalau beli set daripada Pro 2 dia main 3 je lah untuk benda ni. Dan selalunya spark plug ni bila kita nak tahu bila dia nak kena tukang tu, selalu kadang-kadang susah nak start. Dan bila bawa kadang-kadang dia tersengguk-sengguk. Itu dia punya tanda-tanda awal dia lah. Spark plug tu dah tak apa elok. Maksudnya enjin pun dia punya kuasa dia pun dah tak apa nak elok, bakaran dia tak elok, dan minyak mula makan kuat sikit lah. Dan untuk spark plug ni kalau ikut yang Pro 2 punya dalam 80 sampai RM90 campur dengan upah sekali. Tapi selalunya benda tu kita tukar sekali dengan benda-benda lain lah. Jarang kita pergi kedai hanya semata-mata untuk tukar spark plug lah. Selalu kita tok sekali masa servis dan ikut saja jadual. Okey, itu dia 5 benda yang agak mudah yang hampa boleh buat sendiri. Ada lebih banyak lagi sebenarnya kat sini. Tapi kalau hampa nak, hampa pergi ke kita punya laman Sesawang lah. Pergi baca tentu. Saya boleh je nak sembang sampai setengah jam dah ni. Tapi mereka kata tu suruh buat panjang-panjang sangat. Orang semak tengok. Jadi sebelum kita nak habis, saya nak kata kos lah. Kos ni kalau kata maintenance yang asas dan juga maintenance yang major ataupun besar, berapa harga dia. Untuk Pro 2 ni lebih kurang dalam 100.5 untuk dia punya maintenance asas dia tu, tukar minyak hitam dan tukar filter dan tukar dia punya drain plug bawah tu, lebih kurang macam tu lah, campur upah apa-apa. Kalau hak lebih sikit mungkin dalam 250. Hak tu mungkin kata kena tukar air filter sekali ke, ataupun tukar spark plug ke, lebih kurang macam tu lah. Kalau bab-bab brake oil tu semua tu, yang tu lebih jarang, yang tu mungkin lebih sikit pada apa yang kita cakap ni. Yang penting sekali, kereta kena selenggara ikut jadual. Tahu? Jangan skip benda tu. Skip nanti dia jadi lebih bermasalah kepada kita pada masa jangka masa panjang. Kita beli kereta harga elok-elok macam ni untuk jimat duit, selagi duk terlebih jimat sampai dia jadi mahal balik. Okey, tu dia kos untuk servis asas dan juga servis besar. Laila, Cik Laila. Ya, Cik Laila. Cuba Cik Laila ambil ni macam biasa, Cik Laila salin elok-elok dan type balik elok, masuk kat kita punya website supaya daripada pandai semua boleh tahu dengan lebih mendalam lagi. Tahu? Ni hang lain kali jangan duk pandai-pandai mengajak noh. Hang kalau Honda mungkin hang kenan boleh lah, ni Proton Pro 2 hang reti ke? Sikit-sikit boleh. Okey. Hampa nak dengar, hampa nak tengok dia repair kereta. Apa kata kita torture dia suruh dia repair kereta? Mau? Syok tak noh? Boleh? Okey. Umpamai lah, tengok kok bila-bila ke kita boleh torture dia suruh tukar cabut tayar ke. Kereta Sasha tu kadang-kadang macam-macam kan nak kena buat. Kan dia bukan reti sangat jaga kereta. Kita suruh dia ni Cik Laila ni bikin kereta Sasha. Mai lagi minggu depan. Allah, kesian telefon.